الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, soalan berkaitan dengan sejarah ketibaan Yahudi ataupun sejarah penipuan sejarah terhadap bagaimana Christopher Columbus merupakan orang yang pertama menemui Amerika, di mana pada hari ini telah ada banyak kajian-kajian yang ditulis oleh pengkaji-pengkaji yang menemui penemuan-penemuan yang baru dalam sejarah berkaitan bahawa sebelum Christopher Columbus tiba ke benua yang hari ini dipanggil dengan nama Amerika, sudah terdapat ramai orang-orang Islam daripada berbagai-bagai tempat pergi ke sana dan menyebarkan dakwah. Sebenarnya kalau kita lihat, apabila jatuhnya kerajaan Umayyah di Syam ataupun di Syria hari ini, jadi golongan pewaris tu telah pergi ke Andalus, ke Spanyol. Ini kerana ketibaan golongan Amawiyah ini, golongan Umayyah ini ke Andalus adalah awal kerana semasa kerajaan itu berdiri ataupun semasa kerajaan itu tegak di Syam, khalifah telah hantar beberapa orang untuk menyebarkan dakwah di utara Afrika, di utara barat Afrika. Di antara yang terkenal ialah Musa bin Nusir. Musa bin Nusir ni telah berjaya mengislamkan orang-orang barbar, dan ada beberapa orang-orang barbar yang telah dipilih, yang gagah, yang berani, orang-orang muda untuk pergi menyebarkan dakwah ke seberang laut sana. Yang terkenal disebut dalam mana-mana buku sejarah ialah seorang yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ni, tuan-tuan, adalah merupakan seorang yang berani, telah memimpin, ajak kawan-kawan dia yang bersemangat supaya menyeberangi laut sehingga sampai ke seberang sana. Setibanya di Andalus, mereka telah menyebarkan agama Islam sehingga akhirnya Andalus ataupun Spanyol itu telah tegak ajaran Islam, jadi sebuah kerajaan Islam. Masyarakatnya beramal dengan ajaran Islam selama 800 tahun. Sehinggalah kepada kerajaan Andalus hancur ataupun runtuh disebabkan oleh pakatan antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kristian. Jadi pada masa Islam memerintah Spanyol ni, ada beberapa orang Arab yang telah pergi ke menyeberangi laut Atlantik sehingga sampai ke Amerika. Di antaranya disebut sendiri bahawa dalam kitab Murujuz Zahab, Al-Mas'udi, seorang yang ahli geografi Islam yang banyak menulis tentang geografi di zamannya, kajian dia pergi merayau, pergi merantau ke banyak negeri, mengembara di banyak negeri dan menulis tentang keadaan negeri-negeri yang dilawatinya. Jadi Al-Mas'udi sendiri telah pun tiba ke sana. Padahal Al-Mas'udi ni mati tahun 957 Masehi, iaitu lebih kurang ratusan tahun namanya sebelum Christopher Columbus sampai ke Amerika. Disebut juga bahawa pada zaman Abdullah bin Muhammad, pemerintah Spanyol telah memerintahkan seorang yang bernama Khashkhash bin Sa'id bin Aswad supaya belajar menyeberangi lautan Atlantik, dan akhirnya dia sampai ke benua Amerika pada tahun 889 Masehi. Terlalu awal sebenarnya nak banding dengan ketibaan orang-orang Eropah ke Amerika. Dan begitulah juga Al-Idrisi telah sampai pada tahun 1166. Begitulah juga seorang yang bernama Sahibuddin Abul Abbas Ahmad bin Al-Fadl Al-Umairi. Dia telah pun pergi juga ke sana pada tahun, dia hidup dalam tahun 1300 Masehi sehingga 1384 Masehi.
Dan Ibnu Battutah juga telah pun tiba ke sana. Dan satu perkara yang menarik menyebut bahawa ada kajian yang lengkap hari ini menunjukkan bahawa sungguhnya apa yang dipanggil dengan nama Tang dengan nama Laksmana Cheng Ho itulah seorang Cina Islam yang mengembara banyak di dunia. Dia telah tiba ke Amerika 70 tahun lebih awal daripada ketibaan Christopher Columbus ke Amerika. Sebenarnya cerita tentang ketibaan Christopher Columbus ke Amerika ni ada satu cerita yang menarik yang berkait secara langsung dengan hubungan mereka dalam memerangi ajaran Islam. Sebenarnya benda ni berlaku kerana apabila jatuhnya kerajaan Islam, maka kerajaan Sepanyol telah melakukan tindakan yang ganas kepada orang-orang Yahudi. Kita telah bincang dalam perbincangan yang dulu bagaimana kita telah bincang dalam perbincangan kita yang dulu tu bagaimana apabila Sepanyol menghalau orang-orang Yahudi, maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni, pemerintah Osmaniyah pada masa itu, mengoferkan kepada orang Yahudi supaya mari datang ke negeri dia, ke Osmaniyah. Maka dengan itu orang-orang Yahudi telah dalam jumlah yang sangat besar telah tiba ke pusat pentadbiran kerajaan Osmaniyah dan duduk di bandar-bandar. Sebahagian daripada mereka adalah peniaga-peniaga yang mempunyai hubungan bisnes di seluruh Eropah. Di antaranya yang kita sebut dulu bernama Mendes. Mendes ni telah memberikan ataupun melabur kekayaan dia kepada kerajaan Osmaniyah, dan akhirnya Mendes ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menjatuhkan kerajaan Osmaniyah selepas daripada itu. Yang ini telah kita bincangkan.